العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kesempatan untuk kita hadir lagi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita melakukan ibadat, dan kita masih lagi diberi umur untuk kita sama-sama melakukan persediaan sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, di kesempatan ini kita gunakanlah kesempatan umur yang masih lagi berbaki dikurniakan oleh Allah SWT pada kita ini, dengan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi kitab kita ini insya-Allah. Usaha apa ini? Tak ingat Ujung dua atau tiga. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita menyambung lagi kuliah kita. InsyaAllah malam ni habislah kitab kita ni, dan kita bolehlah bercadang-cadang selepas ni apa pula yang kita nak bincangkan, tajuk selepas ni insyaAllah. Jadi banyak yang kita dapati mereka beramal ibadat yang sebelum tu dia katakan hukama lah, di antara pandangan para hukama, ahli hikmah, mereka itu perkataan mereka itu. Jadi banyak kita dapati mereka beramal ibadat, iaitu duduk di musalla dalam kebanyakan masa, tetapi tidak mempunyai sifat-sifat terpuji sebagai yang diharapkan. Malah tutur katanya belum penuh keegoan, tersangat bakhil dengan harta bendanya, amat berat sekali tulang untuk menolong orang, masih lagi terus bersona dengan nikmat-nikmat dunia, sangat terserlah sifat-sifat mazmumah yang dicela pada dirinya. Keadaan hidupnya penuh dengan lupa dan lalai terhadap kesudahan di akhirat. Penulis dia kata banyak yang kita dapati yang beramal ibadat yang duduk di musalla. Bukan tempat kita lah, tempat lain. Di masjid-masjid mereka itu beramal, duduk di masjid pada kebanyakan masa, tetapi mereka itu masih lagi ada sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat yang buruk, kan? Kerana apa? Kerana mereka tidak beramal dengan Islam yang keseluruhannya. Apabila jadi orang tu masuk Islam, dia baru lagi ada semangat nak ibadat, tapi dia tidak
belajar ilmu. Maksudnya dia tidak dari sudut akidah, itu beratlah. Kalau dari sudut akidah dia tidak sahih, itu berat. Tapi kalau mungkin ada yang dari segi akidahnya tidak sahih, ataupun boleh jadi dari sudut akidah, dari sudut ibadatnya okey dah, tapi dari sudut tasawuf dia tidak belajar, dia tidak tahu penyakit-penyakit zahir kan, penyakit apa ni, sifat-sifat mazmumah, ataupun dia tak tahu akhlak yang perlu dicontohi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang belajar, dia akan belajar sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi Islam ni mesti kita masuk secara keseluruhannya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam ni secara keseluruhannya. Jangan kamu ikut jalan kau syaitan. Ada orang dia iman, tapi iman ni yang paling utama lah. Usul agama itu iman lah. Iman. Kerana kalau tidak sah iman, maka tidak dikira sekali ibadat kita. Kalau tidak sah iman, tak dikira sekali ibadat kita. Tetapi kalau ada iman, walaupun dia ahli maksiat ataupun dia orang berdosa, maksudnya dia ada lagi perhitungan di akhirat. Orang yang tak ada iman, dia akan masuk neraka abadan selama-lamanya. Gitu. Cuma dari sudut kita belajar ilmu tauhid untuk kita sahkan iman, penting, itu yang paling utama lah. Kemudian belajar, bila dah cukup iman, dah sah iman kita, maka datang keinginan kita untuk kita belajar ilmu untuk beribadat. Maka kita belajar ilmu fiqh, sah batal semayang, sah batal haram halal, wajib sunat makruh dan sebagainya. Kita kena tahu supaya ibadat kita sah. Kalau ibadat tidak diterima, kosong juga. Tapi tahan sikit daripada tak ada iman. Kalau tak ada iman, tidak dikira langsung. Kemudian bila dah beribadat, maka mestilah ikhlas. Maka kita belajar tasawuf. Untuk ikhlaskan diri kita belajar ilmu tasawuf. Jadi tasawuf ni ataupun disebut akhlak, ataupun disebut tazkiyatun nafs, maknanya ilmu pendidikan nafsu, tarbiyah nafsu kita. Jadi itulah buah daripada iman tu, buah daripada iman, kan? Buah daripada iman kita iaitu pengamalan akhlak tasawuf kita tu, ihsan kita tu, ikhlas kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Barulah sempurna Islam agama tu. Kalau tak sempurna. Sebab itulah walaupun beribadat mereka itu duduk di musalla, duduk di masjid surau pada kebanyakan masa, tapi tidak mempunyai sifat-sifat terpuji sebagaimana yang diharapkan. Jadi alhamdulillah tempat kita ni kita belajar semua. Ada masa kelas pengajian fiqh, ada masa kelas pengajian akidah, ada masa kelas pengajian tasawuf. Ketahuilah bahawa akal hanya alat bagi perhambaan di alam mulk. Akal hanyalah alat bagi perhambaan di alam mulk, yakni alam nyata juga. Bukan alat untuk menuju kepada makam-makam ubudiyah di alam makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana akal hanya bergerak di sekitar alam kun sahaja. Dia baca dah tapi tak habis lah itu. Dan apabila mereka menilik kepada makun dengan akalnya, maka dia akan menjadi seakan-akan hancur dan serna. Kerana itu maka ikutilah jalan ihsanuddin, iaitu para ulama tasawuf yang muktabar, dengan bermuraqabah dan bermuasyahadah zaman ketika dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar
kita belajar akidah ni, belajar sifat 20, belajar tu supaya iman kita sah. Sekurang-kurang kita dari sudut iman dia panggil imanul ilmu. Imanul ilmu, dengan ilmu kita yakin, dengan akal. Tapi akal kita sontak. Umpamanya kita membicara, kita beriman kepada Allah. Kan kita yakin, kita ma'rifatullah, kenal akan Allah. Dari sudut akal ilmu kita sontak, maksudnya terhad pada akal kita saja. Kan kita tak boleh tanya Allah ni macam mana, hakikat ni macam mana, tak boleh. Melainkan terhad akal kita pada Allah Ta'ala wujud. Tu akal kita pada tu je. Terhad akal kita. Tetapi dari sudut ihsan, dari sudut tasawuf, dia panggil kita kena upgrade. Dia panggil upgrade iman, daripada imanul ilmu kepada imanul a'yan. Imanul a'yan. Tak percaya contoh macam ni. Kita pandang dengan mata lendai kita. Cuba kita pandang Mekah, sampai Mekah. Kita pandang Mekah. Kita pandang, ada boleh tak sampai perasaan kita tu pada Mekah, Kaabah, Masjidil Haram, boleh sampai dengan mata lendai kita? Tengok aset dengan aset lain, kita dalam gambar. Tapi kita tengok dengan mata kita, sampai Mekah? Tak sampai, sontok pakai tu pakai dinding tak lepas dah. Itu akal kita. Tapi kalau kita pejam mata, kita bayangkan Masjidil Haram. Kita pejam mata, kita bayang Masjidil Haram, kita bayangkan orang tawaf, kita bayangkan Kaabah, sampai tak? Cuba kita bayang sampai. Itulah hati. Itulah dipanggil mata hati. Mata hati ni dah boleh pergi jauh sikit. Dia boleh pergi jauh sikit. Mata lendai dia tak boleh. Kan? Tapi di akhirat esok kita melihat Allah SWT dengan mata lendai kita. Di dalam syurga melihat dengan mata lendai. Lihat sungguh lah. Tapi melihat macam mana? Laisa kamitslihi syai'. Bersalahan Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Kan? Allah Ta'ala bersalahan pada tiap-tiap sesuatu. Tapi melihatlah. Bukan macam kita melihat yang baharu ni, makhluk ni. Di dalam syurga kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik pula lah. Kita ngaji awal tu. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala. Tapi melihat dengan mata lendai. Atas dunia tak boleh. Hanya melihat dengan ainul basirah, mata hati. Ataupun dia panggil imanul a'yan. Iman dengan maknanya mata hati. Macam saya kata tadi, pejam mata, kan? Bayang Kaabah, bayang Masjidil Haram, kan? Sampai dah. Sampai. Fikir, nampak dengan hati kita. Kita fikir, melihat pada alam. Kita melihat pada hati kita, bayang Allah Ta'ala ini yang tukang buat, yang ciptakan alam ni, yang jadikan langit, bukit, buka, gunung ganak, yang buat banjir, yang buat hujan, semua ni dalam hati, mata hati kita. Kita yakin ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, yang mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Gitu. Sempurna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah yakin dalam hati kita. Kan? Gitu. Itu dia panggil mata hati. Mata hati. Tapi akal pada wujud kan? Tak boleh kita kata Allah ni macam mana? Zat Allah tak boleh. Melainkan kita kata Allah wujud. Mana tak boleh kita tanya macam mana zat Allah, tak boleh. Melainkan kita kata macam mana wujud Allah, baru betul. Macam mana wujud Allah? Wujud Allah tu qidam, tiada permulaan. Wujud Allah Ta'ala tu baqa, tiada kesudahan, kekal. Wujud Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan pada sekalian yang baharu. Wujud Allah Ta'ala tu qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri. Wujud Allah Ta'ala tu wahdaniyah, esa, tunggal. Pakai tu je lah. Tapi zat kita tak yakin. Tapi wajib mengenal zat. Kita tahulah hakikat zat Allah SWT. Tapi dalam hati kita, kan? Cuba kita tengok surah. Walaupun tak kenal tukang ni, tapi kita yakin ada tukang. Kita bawa kereta. Mesti kita yakin bahawasanya kereta tu ada kilang dia. Tapi tak tahu kilangnya belah mana, tak tahu. Tapi mesti ada engineer yang buat kereta tu. Itulah hati kita. Itu adalah wujud, alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma.
Dialah Allah SWT yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Gitu. Jadi dia kata tadi, ketahui akal hanya alat bagi perhambaan di alam mulk, alam nyata juga. Betul lah. Kita pandang dengan akal kita saja, dengan mata kita. Akal sontok tu. Tapi ainul basirah dan bukan alat untuk menuju kepada makam-makam ubudiyah di alam ma'rifatullah terhadap Allah, makrifat terhadap Allah SWT. Kerana akal hanya bergerak di sekitar alam kun sahaja, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sahaja. Dan apabila mereka melilit kepada makun dengan akalnya, maka dia akan menjadi seakan-akan hancur dan serena. Maknanya apabila dia melihat pada yang tukang buat itu, Allah Ta'ala tu, seolah-olah dia pun tak ada. Dia pun hilang juga, hancur kita saja. Itu kan. Itu dia panggil la mawjuda illa Allah tu. Kalau dia pun natijah tu kan. Kerana itu maka ikutilah jalan ihsanuddin, iaitu para ulama tasawuf yang muktabar dengan bermuraqabah. Maknanya ulama-ulama tasawuf, mereka yang berjalan dengan jalan apa ni, membaiki hati, kan. Boleh sendiri boleh, tapi dia macam kita nak pergi Kuala Lumpur, ada lambat sikit. Dia sesat, main dengan sesat, main dengan tak jumpa jalan, main dengan orang baru buat jalan baru, tak jumpa, sesat, kan. Tapi kalau guna Waze cepat sikit sampai. Guna Waze, tak sesat, kan. Tu. Tapi Waze pun kadang-kadang tipu kau. Kan. Dia bagi ikut jalan tempat lain. Habis belakang rumah orang dia tunjuk jalan. Waze, kan. Dia nak corner bagi jalan tak jam. Gitu. Dan apabila melirik kepada makhluk tadi dengan akalnya, maka yang akan menjadi seakan-akan hancur dan serna. Kerana itu maka ikutilah jalan ihsanuddin, yakni orang yang maknanya ihsan pada agama, iaitu para ulama tasawuf yang muktabar dengan bermuraqabah dan musyahadah sabanah ketika dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa muraqabah, apa musyahadah? Ihsan itulah, apa maksud ihsan tu? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Itu dipanggil musyahadah. Tapi itu makam auliyaillah, orang arif billah. Kan? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tak boleh melihat Allah SWT, maka hendaklah kita yakin bahawa Allah sentiasa melihat kita. Itu dipanggil muraqabah. Sekurang-kurang kita muraqabah. Dalam setiap amal ibadat kita. Dalam setiap amal ibadat kita bermuraqabah dengan Allah. Kita kena rasa Allah melihat. Gitu. Kan? Ibadat yang wajib apa? Semayang kita. Kita kena rasa Allah melihat kita. Kalau musyahadah tu halus sikit lah. Dia halus sikit. Dia kena ada perbahasan di kalangan ulama tasawuf lah. Begitu. Adapun muraqabah, kita kena rasa Allah melihat kita. Kita nyembah, kita semayang ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sentiasa melihat kita. Itu dalam semayang wajib. Solat sunat, dalam apa ni, zakat, kita merasa Allah melihat kita. Ketika kita bayar zakat, bukan kerana Allah, orang. Kan? Itu zakat wajib. Dalam puasa yang wajib, kita rasa Allah Ta'ala melihat kita. Kita puasa. Itu dipanggil muraqabah. Lepas pada tu, lepas amalan tu, dia ada natijah je. Kan? Syekh Mazal Bana sebut, barang siapa yang beribadat dengan ikhlas, di istiqamah, maka dia akan dapat kemanisan. Kemanisan daripada ibadat. Kan? Dia mula-mula memanglah semayang, mula-mula paksa. Kita paksa nak semayang mula. Paksa berat. Paksa semayang juga. Tapi bukan maknanya kalau orang tak sampai tahap ni dia tak sah, dia tak sah iman dia dah. Kan? Bukan kata tak sah, tapi maksudnya di ibadat dia, orang macam ni, ibadat dia tu jadi ringan. Kan mula-mula kita semayang, kita paksa kan. Kita paksa. Lama-lama kalau tak semayang dia jadi tak sedap. Contoh kita kata apa ni, dah masuk waktu, tapi lambat semayang, dia jadi macam lorat lah pula.
Sudahlah tak semayang hari ni, sibuk kerja sebagainya kan. Dia jadi macam tak sedar je dalam hati. Itu di mana? Itu maknanya dia dah sayang pada ibadat. Sekali tak pergi masjid, dia rasa macam kan, tak kena hari ni. Tak kena sayang hari ni rasanya. Mula nak marah orang datang kan, time maghrib. Datanglah lepas. Asar ni datang lepas maghrib. Orang nak pergi masjid, nak alam tetamu. Kan? Tapi dia rasa macam Allah, hari ni tak pergi. Dia rasa galak. Itu sebab tu sahabat tu rasa sayang. Sahabat tu ada yang tinggal semayang berjemaah sampai dia sebab apa? Sebab perusahaan dia, sebab kerja dia, sebab ladang dia, jual ladang. Gitu. Kita kalau kalau tak semayang, sebab apa? Sebab kebun. Rani yang duduk kebun. Jadi jual tanah. Hebatlah tu. Tu iman sahabat tu. Tabur. Sayang ke tanah. Kan? Jadi dia lain kan. Sebab tu sahabat tu radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu Allah Ta'ala redha kepada mereka, dan mereka itu redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muraqabah. Tapi ada orang yang tidak. Maksudnya dia semayang pun semayang juga, puasa, bayar zakat. Tapi tak boleh buang lagi penyakit zahir, batin, mazmumah, dia tak boleh buang. Dia tak boleh buang, tak terlakik dengan amalan wajib dia tu. Kan, amalan. Jadi dia top up dengan amalan sunat. Maknanya sedekah yang sunat. Zakat yang sunat. Apa zakat sunat? Sedekah lah. Sedekah kan. Puasa sunat. Semayang solat sunat. Begitu. Kan? Tak cukup dengan haji, buat umrah pula. Begitu. Tapi umrah gerak sangat pula sampai orang miskin sebelah rumah pun tak ingat. Tu parah juga. Dia tidak tahu pergi umrah, tapi orang-orang miskin tak pernah ingat pun duduk sebelah rumah dia je. Tak pernah pun sedekah beras ke apa, tak pernah. Dia buat dia umrah dia je lah. Kan? Itu masalah juga. Kan? Jadi nak ceritanya maksudnya dia muraqabah dalam ibadat dia. Tak cukup dengan itu ibadat sunat, tambah pula dengan zikrullah. Kan? Itu amalan. Itulah ataupun ulama sebut tariqah, jalan. Ada jalan yang wajib. Jalan wajib apa? Semayang yang wajib. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kan? Semayang itu adalah mi'raj sebagai orang mukmin. Begitu. Jadi apa maksudnya? Barulah dapat maknanya dia panggil halal apa ni? Kemanisan daripada ibadat tu. Dapat kemanisan daripada ibadat tu. Kan? Sebab itulah kata apa? Ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Ilmu laduni ni orang sebut ilmu laduni kan. Ilmu laduni ni bukan ilmu yang kita dapat tak mengaji tak apa. Bukan dapat tak apa, tak ada. Ilmu laduni apa? Ilmu laduni yang kita dapat setelah kita mengamalkan ilmu. Syaratnya yang pertama, dia mesti ada asas ilmu fardu ain. Akidah dia sah. Kan? Fiqh dia sah. Tasawuf dia sah. Kemudian dia beramal dengan sekian ilmu syariat itu. Maka dia mendapat apa? Ilmu. Yang maksudnya ilmu yang dia tak perlukan belajar. Itu ilmu laduni. Ilmu tak perlukan belajar. Itu dia panggil. Antaranya iaitu ma'rifatullah. Antaranya itu ma'rifatullah. Dia belajar tadi panggil akal dia, tapi bila dia berjalan, dia beramal ibadat, maka Allah Ta'ala buka pintu hati, buka hidayah kepada dia. Itu dia panggil hidayah tu. Taufik untuk beribadat. Hidayah tu pembukaan. Taufik tu maksudnya daya upaya untuk melakukan ibadat. Semayang dia jadi ringan. Jadi ringan, tak berat pada dia. Abu Bakar Al-Qutabi radhiyallahu anhu berkata, apa yang tertakluk kepada akal hanya setakat ibarat juga, iaitu mengenali asal, yakni kesan daripada sifat dan af'al Allah, supaya dapatlah kiranya seorang itu menjadi seorang yang beriman dan beramal soleh apabila mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya akan kita fikir, manis ataupun dibagi sebagai dalil akan sifat-sifat Allah SWT.
Macam kita sebut apa dalil Allah Ta'ala Maha Kuasa? Alam makhluk ni, dalil kekuasaan Allah. Apa maksud Allah Ta'ala Maha Berkehendak? Alam sebagai dalil. Apa maksud Allah Ta'ala Maha Berilmu? Apa tandanya? Alam ini. Yang ini kesan daripada sifat dan af'al Allah. Sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil ayat manzurah. Ayat manzurah. Ayat yang kita fikir pada kejadian alam. Kita melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada ayat inna fi khalqis sama wa ikhtilafil layli wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Di sebalik kejadian, mana putaran kan, pertukaran malam dan siang ni menjadi bukti akan kekuasaan Allah, menjadi tanda, ayat, alamat. Alam tu asal apa? Alam tu asal pada perkataan alamat. Alamat maksudnya tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kekuasaan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun ayat. Ayat maksudnya ayat-ayat Allah. Dia panggil ayat manzurah. Ayat makru'ah, ayat yang kita baca dalam Quran tu. Itu ayat makru'ah kita baca dalam Quran tu. Itu dia panggil ayat makru'ah. Ayat manzurah, ayat yang kita lihat. Ayat manzurah, nazar makna fikir. Kita melihat alam, bumi, bukit buka, gunung gana. Itu saya cerita kan, tunggu saya cerita. Dia pergi apa ni, nengok Gunung Senyum nengok Gunung Senyum, nampak kan. Makna takjubnya, berkata dalam hati Gunung Senyum, ngapa sejak mula, daripada mula jadi sampai sekarang dia duduk entak gitu je. Dia tak jemu. Gunung Senyum, dia duduk cegat gitu je. Gunung ni bukan Allah tampil, Allah letak batu atas bumi tak. Gunung ni dia macam pasok tau, pasok macam paku, itu pasok kan. Rumah kalau pasok paku, kemas lah rumah pakai paku. Jadi gunung ni dia macam pasok bumi, dia masuk dalam bumi, batu dia tu. Dia bukan tampil letak batu atas bumi, permukaan bumi tak. Jadi kita melihat, lamanya gunung ni dah ada kat situ. Tak jemu sejak daripada mula jadi sampai sekarang. Dia bercakap dalam hati tu kan. Mujuk gunung tu tak cakap. Kalau gunung tu bercakap, lari kita. Gunung tu kapal bodohnya lah, hamba Allah ni. Dia kata, aku duduk sini, aku duduk diam sini, Allah yang suruh, dia kata. Allah yang suruh aku ni duduk diam, bukan saja Allah perintah ni, suruh diam sini. Awak mana tahu kan? Gitu. Itu dia panggil ayat. Dia panggil ayat manzurah, ayat pada alam. Kita tengok kan, daripada pokok durian, biji durian, daripada sebiji tu keluar tunah. Siapa buat tu? Kita boleh siram je. Dia keluar tunah lama keluar kan. Daripada sebiji tu keluar dia 24, keluar musangkin. Ada dia 24 kan tu? Cuba lah. Ada musangkin lah tu dalam biji ni tu? Tak ada lah. Tak ada. Macam mana? Itu Allah buat. Itu Allah buat. Itu dia panggil ayat-ayat manzurah. Ayat yang maknanya yang kita fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam kita buat, kita tanam kacang ni para lah. Buat para tu. Tanam kacang dia beli, esok panjang beli kan. Ada. Siapa buat tu? Semua pekerjaan perbuatan Allah SWT. Itu dia panggil melihat kesan daripada sifat dan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita sendiri lah. Semakin ada makrifah kita, semakin halus akhlak kita. Kita nampak benda besar-besar. Kadang-kadang ulama dulu dia nampak benda kecil-kecil kan. Ada ulama, saya rasa siapa nama ulama tu, tuan tulis. Nama ulama tu tuan tulis. Carilah dalam Google. Google. Cari dalam Google. Tuan tulis. Nama ulama tuan tulis. Dia tengok ada satu kumpulan semut. Kumpulan semut tu dia berjalan, dia tak lepas pasal apa, ada halu air. Dia punya halus dia punya pemikiran tu. Lepas tu dia letak satu macam buat jamatan, nak ambil kayu melentang pada air tu, maksudnya boleh lepas.
Boleh lepas semut tadi melintas air tu. Makna halusnya dia punya apa? Dia punya pandangan itu halus. Pandangan dia tu halus. Gitulah. Mana? Dengan apa? Dengan amalan dia, dengan takwa dia, dengan jaga, dengan apa ni, mujahadah tu, Allah Ta'ala jadi halus. Allah Ta'ala kenalkan. Allah buka pintu pengenalan. Pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dapat pengenalan tu, barulah datang takwa. Itulah natijah pada sudut akhlak, dia datanglah takwa. Natijah daripada sudut rezeki, dia datanglah zuhud, dia datanglah qanaah, dia datanglah syukur. Kalau kaya dia syukur, dia dapat kurniaan, dia syukur. Kalau dia susah, dia qanaah, dia sabar, dia redha. Bukan redha tu, bukan zuhud tu baju koyak cuma nyampe, bukan. Zuhudnya tak beli baju lain, bertambah-tambah baju. Hebat wali Allah ni. Bukan wali Allah gitu tu. Itu benda tak tahulah tu. Kan? Bukan tasawuf kan itu, tasawuf hati. Baiki hati, kerja buat hati kan. Jadi supaya dapat kira seorang itu menjadi seorang yang beriman dan beramal soleh apabila mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebuah syair menyebut, sesiapa yang menjadikan akal sahaja mencari Tuhan, tidak akan berhasil dan sia-sialah harapannya. Dengan keraguan ia merosakkan hatinya sendiri. Akhirnya dia berkata, aku tak tahu adakah Tuhanku ini atau itu. Sudahnya, kena akal saja. Dia parok guna akal saja. Macam ada seperti itu. Ada budak tu, seorang budak Tok Guru saya cerita. Tok Guru saya nakut pada cakap dia. Dia baru dapat hidayah. Budak belajar bidang bidang apa tu? Bidang engineering. Tak ada asas agama. Pada ain tak belajar. Keluarga pun tak adalah tegakkan ilmu agama. Akhir sekali dia, Allah Ta'ala buka hidayah. Itu Allah Ta'ala pilih siapa-siapa dia nak. Sekali dapat hidayah. Dia dapat hidayah. Dia tak percaya guru, dia baca buku. Baca buku, tengok YouTube, macam-macam. Dia buat kajian, buat research, buat kajian macam-macam. Sekali apa? Dia nak mencari Tuhan. Dia nak mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Tak cari guru, tak jumpa guru. Cari buat bacaan buku, buat kajian, macam-macam. Lepas tu buka buku yang besar-besar, kitab-kitab tasawuf besar. Buka kitab hikam. Tak, sedangkan asas bawah tak lepas lagi. Tu buka kitab hikam. Buka benda ni. Dulu apa tu? Hakikat Insan. Martabat 7. Itu. Kan? Dan dia jadi akhir sekali dalam pencarian tu 2 tahun tu jadi gila, macam gila. Orang semua macam gila isim lah. Gila isim. Akhir sekali jumpa dengan ustaz. Cerita aku tak jumpa sekian-sekian. Tak jumpa kan. Jadi macam gila. Jadi ustaz kata, parah pengenalan kita kepada Allah SWT dengan akal kita. Maknanya parah wujud saja. Kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Lepas tu soalan, kalau orang tanya Allah Ta'ala di mana, tak betul. Soalan pun tak betul dah. Jadi kita yakin Allah SWT itu wujud. Kan? Lepas tu soalan, kalau tanya Allah macam mana Allah, tak betul. Soalan itu salah. Kalau bila tanya macam mana wujud Allah, baru betul jawab soalan tu. Macam mana wujud Allah? Wujud Allah qidam. Kan sifat salbiah tu kan. Wujud Allah Ta'ala itu qidam, tiada permulaan. Wujud Allah Ta'ala itu kekal. Wujud Allah Ta'ala itu bersalahan dengan yang baru. Okay. Jadi pagar siap-siap. Sebab tu ngaji kena pagar siap-siap. Dia tak cukup pagar. Jadi bila tak cukup pagar, dia mudah teluh kan. Mudah lepas. Kan? Gitu. Jadi pagar siap-siap. Sebab tu kena belajar supaya pagar tu kemas. Aku tak tahu. Jadi akhirnya tak jumpa habis itu. Jadi sebab itulah penting. Penutupnya Rasulullah SAW sabda. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidus sawadi sha'r la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Dia pula khabar betul. Dia tanya, dia pula khabar betul. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadrihi wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Dia tanya, dia khabar betul pula. Dia tanya, dia khabar betul. Fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha fa'a'la bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amanatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawalul nafil bunyan thumma talaqa falabistu maliyya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Maksud daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam, tetapi tidak kelihatan seperti orang yang musafir. Ini hadis yang masyhur ni. Kita baca dalam Arba'in An-Nawawi tu hadis. Dan tiada seorang pun di kalangan kami mengenalinya hingga beliau duduk berhampiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau merapatkan kedua lututnya. Maknanya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang berjubah putih. Ada yang menyebutkan seperti muka seorang sahabat nama Dahyah. Seorang sahabat nama Dahyah. Tapi Dahyah tak ada ketika itu. Dan tidak menunjukkan dia ni seorang yang musafir. Kalau dulu kalau orang pergi jalan di padang pasir, sekejap je. Daripada jubah putih tu sekejap je berkempuh jubah kan. Jadi ini tak menunjukkan dia seorang musafir. Seolah-olah baru keluar bilik air, baru lepas mandi, seolah-olah bersih dalam pakaian bersih. Datang kepada Rasulullah SAW, bersela di hadapan Rasulullah. Lutut, beliau merapatkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tapak tangan di atas peha. Rasulullah SAW seraya bertanya. Ada yang mengatakan bahawa tak letak. Wallahualam tu. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahulah kepadaku tentang Islam. Dia tanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu dengan kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, dan kamu mendirikan solat, dan kamu mengeluarkan zakat, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji sekiranya kamu mampu pergi. Kemudian beliau berkata, benarlah kamu. Lalu kami merasa hairan keadaan. Dia tanya, dia kata, lepas jawab tu, betul lah awak cakap tu. Macam seolah-olah dia tahu. Dia macam dia tanya kan. Macam kita lah. Kadang-kadang soalan kita dalam kuliah ni, tanya tu tak mestinya soalan tu soalan yang tinggi sangat. Ada orang tanya tu kadang-kadang dia tahu. Dia tahu. Ada juga maksudnya tu. Tapi kadang-kadang ada juga nak menguji. Ni tu nak menguji, tengok tu guru ni hebat ke tak. Jadi dia tanya soalan yang tinggi-tinggi kan. Jadi dia anak murid zaman sekarang dia jenis gitu, dia menguji tebu. Dia menguji tebu kan. Jadi ada juga soalan yang bertujuan untuk nak beritahu orang lain. Contohnya soalan dia kata, rukun sembahyang ada berapa? 13. Okey. Dia kata lah. dah belajar, dah tua, dah 6 siri kan. Takkan tak tahu rukun sembahyang 13. Berat tu. So, dia tanya nampak macam soalan tu tak berapa cerdik, tapi ramai sebenarnya ramai yang tak tahu rukun sembahyang 13. Ni contoh. Lah mujur dia tanya. Kau nak tanya soalan tu lah tadi.
Tapi nak tanya nampak soalan tu macam tak cerdik sangat. Nasiri nak tanya rukun 13 berapa perkara. Kan jadi malu pula. Dari mujur ada tanya. Ada seorang tanya. Kan? Gitu. Jadi kadang-kadang soalan tu boleh beri ilmu. Orang tu tanya satu soalan, lepas tu orang lain boleh dengar. Dia boleh dapat pahala atas angin. Tu. Dapat untung atas angin. Okay. Jadi orang lain perlu tahu. Semua kuliah tahu. Itulah orang fahamnya. Lepas malaikat Jibril tanya pada Rasulullah, lepas Rasulullah jawab, benarlah kamu, dia kata. Dia kata, benarlah kamu, ya Muhammad. Kemudian dia kata, lalu kami merasa heran dengan keadaannya. Dia bertanya kemudian, dia pula membenarkan jawapan Rasulullah. Dia tanya, dia pula cakap benar. Kan? Macam nak main-main je macam tu kan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahulah kepadaku tentang iman. Akhbirni anil iman. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan, kamu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kiamat, dan beriman dengan qadar, iaitu kebaikan dan keburukan daripada Allah SWT. Kemudian beliau berkata, benarlah. Dia tanya, dia jawab pula, benarlah awak cakap tu. Dia kata, benarlah. Kemudian beliau bertanya lagi, beritahu kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan, kamu beribadat kepada Allah SWT seperti kamu melihatnya. Kan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Kalau kamu tak boleh melihatnya, maka sesungguhnya Allah SWT itu melihat kamu. Kemudian beliau bertanya lagi, beritahulah kepadaku tentang hari itu. Apa hari kiamat? Maka Rasul menjawab, siapa yang siapa yang melaksanakan lebih tahu persoalan itu. Mana orang, siapa yang buat, siapa yang itu lebih tahu lah soalan itu. Kemudian beliau bertanya lagi, maka beritahulah aku tanda-tandanya. Kalau tak tahu bila berlaku kiamat itu, beritahu aku tanda-tanda kiamat itu bila. Maka Rasulullah SAW jawab, dengan ibu melahirkan tuannya dan kamu melihat pejalan kaki yang bertelanjang, berkeliaran dan bersaingan, berlega-lega di tepi bangunan-bangunan. Kemudian beliau berlalu pergi. Lalu Rasulullah SAW diam seketika. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, adakah kamu mengetahui siapa yang tanya tadi? Kemudian aku menjawab, Allah SWT dan Rasulnya SAW yang lebih mengetahui. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Rasulullah berkata, sesungguhnya dia itu Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Ini Jibril, dia boleh berubah, boleh bertukar jadi manusia. Malaikat boleh bertukar jadi manusia. Sebab tu kalau tengok tak rajin, nampak muka datang masjid, tiba-tiba ada. Nak kampung orang kampung sini bukan malaikat kamunya. Malaikat datang. Kan? Nak kampung orang taman bukan juga, tak rajin, bukan orang taman ni. Ada malaikat kamunya. Iblis pun boleh rupa manusia. Boleh jadi malaikat ataupun iblis. Gitu. Jadi itu dipanggil iman ya. Itulah yang panggil agama. Agama ni sendirinya ada 3. Iman, Islam dan ihsan. Dia tak boleh bercerai tanggai. Kesimpulannya dari penjelasan Nabi SAW terhadap pertanyaan Jibril itu jelas menunjukkan bahawa Islam itu merujuk kepada amalan lahiriah, iaitu pelaksanaan terhadap perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama yang berpaksikan kepada 5 rukun utamanya, iaitu syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Iman pula merujuk kepada keyakinan hati terhadap rukun-rukun iman yang berpaksi pada 6 rukun utama, iaitu kepercayaan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan qada serta qadar Allah Subhanahu wa taala. Manakala ihsan pula, ihsan pula ialah merujuk kepada amalan batin manusia, iaitu penyaksian hati terhadap hadrat ilahi. Oleh itu Islam melibatkan anggota lahiriah manusia, iman pula melibatkan anggota dalaman manusia iaitu hati. Manakala ihsan pula merupakan jiwa dan akal budi manusia. Jiwa dan akal budi. Maka terbentuklah agama yang sempurna. 3 sendi agama. Sebab tu orang tak berhati, jadi boleh jadi dia
berimejkan agama, tapi akhlak tak ada. Maksudnya dia tidak ada ihsan. Dia ada agama dari sudut lahiriah, kan? Tetapi dia tak ada ihsan. Sebab tu ulama-ulama dulu mereka menitik beratkan belajar 3 ni penting. Fardu ain ya. Kalau orang tanya fardu ain apa? 3 perkara ni lah. Iman, Islam dan ihsan. Kalau ilmu disebut ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, kemudian ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf. Itu 3 ilmu ni. Sebab tu ada saya pergi satu kuliah, satu masjid. Mula-mula nak masuk lah. Masuk tanya dulu program apa, nak baca, nak buka tajuk apa kan. Akhir sekali bila pengurusi kata, dia kata tak ada program sangat di masjid ni, hanya bab fardu ain sahaja. Jadi kalau kita baca kitab tauhid boleh. Kita baca bab akidah. Biasa saya mula dengan bab akidah. Tak ada akidah, tak ada lagi. Yang ada bab fardu ain je, dia kata. Apa bab fardu ain ni? Bab rukun 13, dia kata. Jadi dalam hati saya kata, bab tauhid ni bukan fardu ain ke? Tak cakap dengan dia kan. Tak cakap lah. Tauhid ni bukan fardu ain ke? Tak tanya. Cuma dalam hati je. Takkan rukun 13 je bab sembahyang ni fardu ain, bab akidah bukan fardu ain. Semua fardu ain. Bab akidah fardu ain, bab fiqh fardu ain. Apa ni bab bab tasawuf fardu ain. Adapun disebut apa? Ma huwa ma'lum min ad-din fi darurah. Apa yang telah maklum pada agama secara darurah. Itu maknanya itu makna sekadar fardu ain. Iman itu boleh diumpamakan sebagai tapak binaan, Islam itu sebagai binaan asas, dan ihsan itu pula ialah pelengkap, penyempurna dan penyeri binaan. Tanpa iman, binaan tidak dapat dibangunkan kerana ketiadaan tapak. Itu tapak yang paling utama. Tak ada tapak, nak buat rumah mana? Takkan nak buat rumah ada tapak orang, pecah dah orang rumah kan? Jadi tapak kena ada lah. Tapak kena ada dulu. Kemudian tanpa Islam berarti hanya memiliki tapak tanpa ada binaan. Ada tapak saja tapi binaan tak ada. Nak duduk macam mana? Panas, nak mengelak daripada panas hujan. Jadi kena buat rumah. Tanpa ihsan berarti hanya memiliki tapak dan binaan asas tanpa pelengkap dan penghiasnya. Ada rumah tapi tak ada. Ada dah binaan. Tingkap tak ada. Dan umpama tak sempurna lah. Tak sempurna. Kesempurnaan hanyalah tercapai dengan ketiga-tiga perkara itu. Memiliki tapak semata-mata tanpa ada bangunan menjadikan seorang itu merasai keperitan dan kepanasan matahari dan kesejukan hujan. Demikian juga orang yang hanya beriman tanpa melaksanakan tuntutan Islam akan diazab di akhirat sekiranya dosa-dosanya itu tidak diampunkan oleh Allah SWT. Maksudnya dosa itu sampai ke akhirat tidak diampunkan oleh Allah, dan dia tidak bertaubat di atas dunia, berbekas dosa itu sampai ke akhirat, maka akan diazab. Tapi kalau dia ada iman walaupun sebesar zarrah, dia akhirnya akan dimasukkan dalam syurga. Gitu. Ada satu cerita ni, orang yang di akhirat nanti dia balik di akhirat, dia ni seorang yang tak ada amalan, orang yang ahli maksiat. Yang ahli maksiat atas dunia dia kerja dia buat maksiat. Tapi dia yakin dalam hati dia Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Akhir sekali di akhirat Allah Ta'ala tunjuk buku amalan, buku catatan amalan itu penuh dengan maksiat, dengan tak sembahyang, dengan semua perbuatan kemungkaran dia buat. Tapi dia percaya Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Dalam hati dia yakin Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Akhir sekali Allah Ta'ala tanya dia, wahai hamba-Ku, betul awak buat ni? Allah Ta'ala tanya, betul awak buat sekian-sekian sebulan? Betul awak tak sembahyang? Betul awak tak puasa? Betul awak buat sekian-sekian amalan? Maksud buat maksiat ni, sekian-sekian awak buat? Dan dia kata, betul lah aku, ya Allah, memang aku buat benda ni. Cuma dia yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun. Akhir sekali diperintah malaikat letak satu kertas, satu lembaran yang bertulis kalimah La ilaha illallah. Kemudian ditimbang pada neraca sebelah neraca dosa, sebelah ditimbang dengan neraca dengan kalimah La ilaha illallah yang ditulis pada lembaran. Akhirnya kalimah La ilaha illallah itu lebih berat daripada dosa-dosa dia.
maka Allah Ta'ala ampunkan dia. Itu 1001 lah, jangan kira kau boleh buat jahat asalkan Islam, jangan kira macam tu. Itu 1001 kes. Nak menunjukkan bahawa iman tu perkara yang utama. Iman perkara utama. Namun kesudahan dia tetap ke syurga juga kerana keimanan itu. Memiliki tapak dan binaan asas pula menjadikan seorang itu dapat berteduh. Namun tempat berteduhnya itu tidak sempurna kerana tidak memiliki kelengkapan dan hiasan. Malahan seringkali terdedah kepada kecurian. Mana? Okay. Ada rumah tapi kunci tak ada. Ada rumah tapi tingkap tak ada. Pintu tak tutup. Dan sebagainya. Demikian juga orang yang beriman dan melaksanakan tuntunan Islam tetapi tidak berihsan. Amalan yang dilakukan itu kurang sempurna, malahan kadang-kadang amalan tersebut tidak diterima, bahkan boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali syirik. Syirik ada dua, satu syirik khafi, satu syirik jadi. Syirik khafi maksudnya dia tak ada ikhlas, dia amalkan orang lain. Dia ada sifat riya, dia ada sifat ujub, ada sifat takabur. Takabur besar diri. Riya ibadat nak menunjuk-nunjuk orang. Ujub syok sendiri. Sum'ah buat ibadat suruh orang dengar. Semua merosakkan belaka. Hasad, hasad maknanya hasad pada orang lain. Rosakkan ibadat semua, kan? Innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul khata. Sesungguhnya hasad itu merosakkan kebaikan. Umpama api membakar kayu-kayu. Kan? Sikit-sikit dia bakar, sikit makan sikit-sikit. Lama-lama habis kayu. Gitulah ibadat kita, sembahyang, puasa, kita buat ibadat baik atas dunia, tetapi ada penyakit hasad dalam hati kita. Akhir sekali bila kita mati, ibadat kita habis, terbakar semua oleh penyakit hasad. Sebab tu sakit penyakit hati ni dia sampai ke akhirat. Penyakit zahir dia pakai dunia dia. Tak nak berubat penyakit zahir. Yakin tak nak pergi hospital. Orang kampung yang kencing manis ni kena pergi hospital buat appointment. Kau dapat nasihat doktor. Tak nak, malas. Dia yakin duduk rumah. Tak nak pergi hospital. Mati dia. Mati di rumah. Sebab kencing manis tu dia mati di rumah. Jadi akhirat tak kira dah. Atas kencing manis dia kan. Sakit gigi, bengkok. Sakit gigi. Gigi sampai bengkok-bengkok sini. Mati, ada orang mati sakit gigi. Ada orang mati sakit gigi, ada? Ada lah, sakit sangat mati. Boleh jadilah. Jadi dia tak nak berubat, bengkok sini. Duduk keras, duduk rumah. Tak nak pergi jumpa hospital, mati. Jadi habislah isu dia. Isu sakit gigi tu atas dunia habis. Tapi kalau isu penyakit hati tak berubat, dia bawa ke akhirat. Tapi berubat atas dunia, pilihlah. Sama ada nak berubat atas dunia ataupun nak berubat di akhirat. Berubat atas dunia sakit, berubat di akhirat sakit neraka. Ubat atas dunia mudahnya istighfar. Besar mana dosa kita? Istighfar, taubat kepada Allah SWT. Banyak dosa, banyak lah. Minarok banyak, minarok. 2 kontainer dah minarok. Tapi istighfar, taubat, Allah Ta'ala terima insya-Allah. Zina berapa orang? Oh, dah 1000 orang dah zina. Contoh. Kan? Lepas tu taubat, Allah Ta'ala terima taubat. Tu. Atas dunia tak sakit, tapi akhirat masuk neraka kena layar dulu, kena bakar dulu, bagi hangwa, gentur molek dulu. Dah habis semua, dah cuci molek, barulah masuk dalam syurga. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ada iman. Kalau tak ada iman, neraka selama-lamanya. Sebab tu kalau iman kita tak kuat, iman kita, umpama ulama sebut iman taklid, dia bagi iman ikut-ikut. Jadi bimbang. Keadaan kita hidup ni tiba-tiba jatuh syahadat kita. Dan kita tak sempat nak syahadat, nak memperbaharui syahadat, kita mati. Dalam keadaan syahadat kita terjatuh, maka mati kita mati kufur. Akhir sekali duduk dalam neraka selama-lamanya. Tak kira nama amat ke dolah ke. Tapi kalau iman dia tergelencir, dia mudah tergelencir. Pasal apa? Dia tak belajar. Dia tak belajar untuk mendatangkan dalil, dia panggil kan, hujah-hujah yang kuat berkenaan dengan iman. Akhir sekali dia tergelencir dan dia tak sempat nak memperbaharui syahadat dia. Contoh, tak sempat nak semayang. Dalam semayang kan kita syahadat kan, dan tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Contohnya lepas semayang subuh, lepas semayang subuh
Makan roti canai 2 keping. Lepas tu kita gabak. Kalau tak ada roti canai ni, tak hidup kau hari ni. Tak boleh nak orang getah hari ni. Bulat dalam hati kita. Semata-mata roti canai yang mengenyangkan. Allah Ta'ala tidak masuk campur. Maksudnya bukan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulat dalam hati kita. Roti canai 2 keping lah yang menyebabkan kita daya orang getah. Kufur batal syahadah. Tak ada semayang zuhur. Pukul 10 mati. Mati neraka selama-lamanya. Jangan main. Jangan main-main buat akidah ni. Kan? Pada iman. Kena jaga iman. Tak perlu nyembah tokoh, tak perlu. Tak perlu pergi nyembah berhala. Semata-mata roti canai 2 keping. Boleh menyebabkan syahadah. Semata-mata Panadol sebiji je. Aku kalau tak ada Panadol ni, tak hilang demam. Bulat dia mengatakan Panadol yang menyembuhkan semata-mata. Kita tak kan? Kita semua sekali yang menyembuhkan, yang menghidup, yang mematikan, yang memberi sakit, hakikatnya semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita makan Panadol hanya usaha dan ikhtiar saja. Tapi usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Hakikatnya yang menyembuh, yang menyihatkan, yang memberi sakit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena faham itu. Kalau bulat semata-mata Panadol, kawan kalau tak ada Panadol ni, tak keboh demam. Orang faham panggil tak keboh. Tak keboh maksudnya tak perlu. Tak hilang demam kan? Jadi sebab Panadol sebutir. Kufur wani yazbillah bizalik. Bulat dalam hati dia. Panadol semata-mata. Apa maksudnya? Tapi ada iman, namun kesudahan dia tetap ke syurga juga kerana keimanannya itu. Memiliki tapak dan binaan asas pula menjadikan seorang itu dapat berteduh. Namun tempat berteduhnya itu tidak sempurna kerana tidak memiliki kelengkapan dan hiasan. Dan dia kata, kadang-kadang amalan tersebut tidak diterima, bahkan boleh mengundang kemurkaan Allah. Akhir sekali tak diterima amalan. Sebab apa? Ada penyakit. Maksudnya dia ihsan dia tak ada ikhlas, menyebabkan terhinggap pada hati ni penyakit riak, penyakit ujub, penyakit takabur, menyebabkan amalan ni tak ada pahala. Dan kemuncaknya dia boleh menjadi munafik. Maksud Islam dari sudut zahir saja menyembunyikan kekufuran. Munafik kan sama dengan orang kafir. Masuk neraka selama-lamanya, menjadi bahan bakar api neraka orang munafik. Zaman Rasulullah lah, duduk semayang belakang Nabi. Hebat belakang Nabi semayang. Orang munafik. Kan? Diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Duduk semayang belakang Nabi. Itu pok-pok munafik. Nabi masjid dia buat masjid juga. Dia buat masjid nombor 2. Buat pecah umat Islam kan? Dan sebagainya. Jadi makam ihsan merupakan saripati atau jiwa agama. Dengannya agama itu dapat dirasai kebenaran dan kemurniannya. Ia merupakan penyempurnaan kepada agama itu sendiri, di mana ia memberikan nilai tambahan terhadap keimanan dan keislaman. Dan dalam hal ini Nabi SAW bersabda yang bermaksud iman yang paling utama ialah bahawa engkau mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala Allah SWT menyaksikan engkau di mana sahaja engkau berada. Ini yang paling iman setinggi-tinggi, seafdal-afdal iman. Sebab apa? Afdalul iman anta ta'lamu haitsu ma kunta. Ittaqillah haitsu ma kunta. Seafdal iman iaitu kamu mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala menyaksikan engkau di mana saja engkau berada. Itu seafdal iman. Jadi seafdal iman maknanya dia boleh pergi lajak lagi daripada iman ilmu tadi, iman ni akal tadi. Dia boleh pergi lajak lagi dengan perasaan hati kita bahawasanya kita berasa Allah Ta'ala ni melihat pada setiap masa, setiap saat, setiap ketika, sama ada di depan orang, di belakang orang, secara beramai ataupun tersembunyi, semua tak terlepas daripada pandangan penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada hijab, yang tidak ada batasan, yang tembus semua sekali. Hatta dalam hati kita Allah Ta'ala tahu. Innahu alimun bidhati sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Atau bunyi, suara hati yang tidak berbunyi, Allah Ta'ala mengetahui. Itu maknanya iman yang paling afdal, seafdal-afdal iman. Hadis ini menunjukkan bahawa iman itu mempunyai tingkatan yang berbeza.
Dan tingkatan iman yang paling utama ialah iman yang didasari atas pengetahuan dan penyaksian terhadap hakikat titikan Allah serta taklukkan sifat-sifatnya terhadap diri manusia. Inilah yang dikatakan ihsan, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW yang bermaksud ihsan itu ialah engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka ingatlah sesungguhnya Allah melihat engkau. Itu yang pasti, memang confirm. Itu confirm dah, Allah Ta'ala melihat kita. Tapi kalau dapat ke tahap itu seolah-olah melihat Allah, itu seafdal, sebaik-baik. Itu makam awliya illah, makam mereka wali-wali Allah, kan? Wali-wali Allah. Habis kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li haddatina wa li asadatina wa masyaikhina wa li qurabaina wa li dzal huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma maghfiratika aw sama'u min zunubina wa rahmatuka arja indana wa afwuka anna aqrabu ilaina ilhuna zunam bina lahu ilahu in kunna la naqdiru ala taubati fa anta taqdiru ala maghfirati. Allahumma inna dhunubina saghiratun fi janbi afwika wa in kanat azimata fi janbi nahyika. Allahumma ya man satara zalati wa ghafara sayiati irhamna birahmatika wa bimaghfiratika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu khairul khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Habis kitab kita ni insya-Allah. Jadi perlulah mana kita belajar, maknanya melengkapkan ilmu kita, supaya kita menjadi insan yang benar-benar, maksudnya yang bersedia dari sudut syariatnya dan juga bersedia dari sudut iman, Islam dan ihsannya, supaya kita menjadi yang disebut kita itu insan yang rabbani, insan yang benar-benar mana mempertautkan hati kehidupannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya-Allah. Jadi insya-Allah kita tangguh malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.